Selamat Hari Sabat kepada kita semua. Cerita misi kita pada Sabat ini bertajuk Merangkak Seperti Bayi. Cerita ini mengisahkan tentang seorang wanita yang bernama Omo berumur 55 tahun yang berasal dari Guinea. Omo mula sakit dengan teruk selepas suaminya meninggal dunia, di mana lututnya sakit dan telah membengkak. Ini membuatkan dia tidak dapat tidur pada waktu malam dan dia tidak dapat berjalan. Omo merangkak seperti bayi di rumah keluarganya di Conakry, Guinea kerana dia tidak dapat berjalan. Bapa saudara Omo, iaitu Amara, telah membawa Omo untuk berjumpa dengan doktor dan Bomo untuk merawat kakinya. Tetapi kaki Omo masih juga tidak sembuh. Dia terlantar di rumah keluarganya di mana dia tinggal bersama dengan keluarga bapa saudara dia dan juga ahli keluarga mereka yang lain. Selama 4 tahun, Omo menderita dan dia tidak dapat berjalan. Dan pada suatu hari, Omo mendengar kakaknya bercakap dengan seorang pelawat di bilik lain. Pelawat itu membaca dari Alkitab dan berdoa. Omo bukanlah seorang Kristian, tetapi dia mahu seseorang berdoa untuknya. Jadi Omo berusaha untuk turun dari katil dan merangkak dengan tangannya dan lututnya ke bilik sebelah. Omo memohon supaya dia didoakan. Pelawat itu yang bernama Tranquil terkejut melihat Omo merangkak, tetapi dia tidak berdoa pada hari tersebut. Dan pada 3 hari kemudian, Tranquil datang semula untuk mendoakan Omo. Pada saat itu Omo sangat gembira dan Tranquil membuka Alkitab dan membaca satu ayat dari 1 Yohanes 4 ayat 4 yang mengatakan, "Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Tranquil menutup mata dan berdoa, "Tuhan, terima kasih atas kehidupan anakmu. Engkau membenarkan saya berada di sini. Engkau memberikan saya keberanian untuk berpuasa dan berdoa selama 3 hari yang lalu untuknya. Sekarang saya minta engkau menyembuhkan saudari Omo atas nama Yesus." Dan pada malam itu, buat pertama kali Omo dapat tidur dengan baik dan kesakitannya telah reda. Keesokan harinya, Tranquil kembali lagi untuk berdoa dengannya. Dan Tranquil berdoa dan berpuasa untuk Omo selama 2 minggu. Dan pada satu hari, Omo bertanya di manakah gereja Tranquil. Dan dia memberitahu alamat gereja Seventh-day Adventist yang mana tidak jauh dari rumah Omo. Tetapi dia tidak dapat berjalan dan dia meminta pertolongan daripada Tranquil. Pada hari Sabat, Tranquil membawa Omo dengan menggunakan motosikal dia untuk ke gereja dan dia membawa Omo semula pada Sabat yang seterusnya dan seterusnya. Setiap hari, Omo semakin kuat dan pada hari Sabat keempat, dia berjalan ke gereja bersendirian. Tranquil terkejut dan kagum melihat Omo berjalan di gereja. Dan ahli keluarga Omo, mereka sangat gembira kerana Omo semakin baik, tetapi mereka tidak suka melihat Omo pergi ke gereja kerana mereka bukanlah orang Kristian dan mereka merasa bahawa Omo tidak menghormati agama keluarga mereka. Pada suatu hari, bapa saudara Omo iaitu Amara memanggil seluruh ahli keluarga mereka di mana Amara memegang sebuah Alkitab dan 1 buku suci tradisional keluarga mereka. Dan dia menyuruh Omo untuk memilih salah satu buku itu dan jika dia tidak memilih buku suci tradisional keluarga, dia tidak lagi menjadi sebahagian daripada keluarga mereka. Jadi Omo dia fikir tentang penyakitnya sepanjang 4 tahun yang lalu dan bagaimana dia telah sembuh dan Omo telah memilih Alkitab. Lalu Amara dia mengejek Omo dan dia menyuruh supaya dia untuk memberikan khotbah kepada mereka. Omo dia menangis kerana dia tidak tahu membaca dan dia tidak pernah ke sekolah.
Tetapi orang yang berdoa untuk dia membaca dan dia telah sembuh. Omo percaya kuasa dalam Alkitab dapat berbuat lebih banyak untuk Omo dan juga orang lain. Bapa saudaranya marah dan menyuruh ahli keluarga dia untuk mengemas barang milik Omo, dan Omo telah memilih untuk menjadi seorang Kristian, di mana ahli keluarga dia tidak lagi mempunyai apa-apa kaitan lagi dengan dia. Jadi dia tidak mempunyai tempat tinggal dan keadaan itu sangat sukar bagi Omo. Tetapi dia memilih untuk tidak mengutuk nama Tuhan. Dan ahli gereja mereka telah menawarkan tempat tinggal untuk Omo, dan disitulah dia telah tinggal sehinggalah pada hari ini. Omo sangat berterima kasih kepada Tuhan untuk keluarga baru dia, dan dia berjanji akan bersama dengan Tuhan selamanya. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 kuartal ini akan membantu membina Akademi Kobaya, sebuah sekolah tadika hingga sekolah menengah di Conakry Geni, di mana kasih Yesus boleh diajar kepada ramai anak-anak dari keluarga bukan Kristian.